وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu pada pagi yang ke-15 dan malam ni ada kunut dah, start kunut malam ni lah. Baik, jadi alhamdulillah kita berhenti di mana tuan-tuan? Kitab kita ni Tafsir Al-Munir. Kita masih lagi di bawah surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Baik, jadi kita tengok huraian ayat yang masih lagi di huraian ayat yang ke-18, 19 berkenaan dengan qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di situ ayat yang terakhir lah ni. Jadi surah Al-A'la ni Nabi SAW baca masa witir. Memang itu yang Nabi baca. Rakaat pertama, rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga qul huwallahu ahad ataupun 3 qul. Campur sekali lah, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita tengok masih lagi huraian berkenaan dengan fi suhufi Ibrahim wa Musa. Apa yang terdapat pada suhuf yang terdahulu, kitab-kitab yang terdahulu. Masih lagi dalam huraian tu. Baik. Jadi kita tengok huraian dia. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang Al-Ajuri dan yang selainnya telah meriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang terkandung di dalam suhuf Ibrahim itu? Dalam suhuf Ibrahim yang kita baca suhuf Ibrahim wa Musa, apa yang terkandung dalam suhuf tu? Baik. Maka sabda Nabi SAW, kesemuanya adalah nasihat. Nasihat. Dalam tu semua nasihat. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni dah, kitab induk yang ada pengajaran dalam 4 kitab tu lah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat ada hukum hakam, Zabur tak ada. Zabur nasihatnya, nasihat, zikir, begitulah. Taurat ada. Taurat sebab dia membetulkan balik apa yang Bani Israel buat rosak. Jadi Taurat dia ada hukum hakam. Dan Al-Quran dia yang terakhir lah, yang terbaik untuk sampai akhir zaman. Kita induk yang terbaik iaitu Al-Quran. Jadi Zabur dia tidak ada hukum hakam. Baik, jadi kata Nabi SAW, dalam suhuf Ibrahim itu semua nasihat. Ini antara nasihat dia. Di antara nasihatnya adalah, wahai raja yang terperdaya, yakni orang yang berkuasa, sesungguhnya aku, yakni Allah lah, tidak melantik engkau untuk mengumpulkan harta dunia, tetapi aku melantik engkau sebagai wakilku untuk mendengar dakwaan orang-orang yang dizalimi. Yakni wahai raja, wahai para penguasa, aku tidak melantikmu memegang kuasa untuk mengumpulkan harta. Yang ini daripada dulu gitu tuan-tuan. Orang yang ada jawatan, kita tengok seluruh dunia lah tuan-tuan, dengan jawatan dia digunakan manfaat untuk dia banyakkan harta dia, banyakkan duit dia, projek banyak dapat kat dia. Digunakan pangkat dia. Ini cerita bukan cerita sekarang, ni cerita dulu 1000 tahun. Banyak orang bila ada kedudukan, dengan kedudukan dia buat banyak duit. Tapi Allah Ta'ala sebutlah ni. Dan kita pun tahu, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, kekuasaan ni di tangan Allah. Allah yang bagi kerajaan pada yang siapa yang dikehendaki. Sama ada orang tu baik ke tak baik ke, Islam ke bukan Islam ke, kalau dia berkuasa, Allah yang bagi. Ada hikmah di sebalik dia semua tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan,
Kata Allah, orang yang diberi kuasa ni bukan untuk mengumpulkan harta dia, tapi untuk mendengar dakwaan orang-orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Sesungguhnya aku tidak akan menolak doa orang yang dizalimi, walaupun datang dari mulut orang yang kafir. Orang kafir kalau dia kena zalim, dia berdoa, doa dia Allah Ta'ala mustajab. Sebab tu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Sama ada orang tu Yahudi, orang tu Hindu, orang tu Kristian, orang tu ateis, walaupun dia tak percaya pada Allah, tapi hakikat Tuhan dia Allah. Siapa bagi rezeki? Allah yang bagi rezeki. Siapa bagi dia kaya? Allah bagi dia kaya, sekalipun dia tak beriman. Sebab hakikatnya Tuhan tu Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan sekalian alam. Kenapa kita tengok banyak orang yang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam? Lumrah kan kita tengok dunia kan. Sebab sebut dalam hadis, dunia jannatul kafir, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Ada hadis kan, selalu kita dengar, dunia penjara bagi orang beriman. Apa mana penjara bagi orang beriman? Kita ada hukum hakam, tak boleh rasuah, tak boleh berzina, tak boleh minum arak, tak boleh berjudi. Dia macam penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan macam syurga bagi orang yang bukan Islam. Dan Allah Ta'ala ni adil tuan-tuan. Kalau orang bukan Islam buat baik, Allah balas kat dunia. Orang bukan Islam kalau dia buat baik, Allah balas kat dunia. Firaun tuan-tuan, dia ada buat baik, dia ada buat baik. Dia bela Nabi Musa AS kan, daripada kecil sampai dewasa, bela dengan penuh kemewahan dan kehebatan tuan-tuan. Bukan Nabi Musa aja, malah adik-beradik Nabi Musa juga diberi kemewahan dan kekayaan. Dan Allah Ta'ala balas kat dunia. Firaun ni dia sihat, dia tak pernah sakit. Nabi Musa berdoa supaya dihancurkan Firaun 40 tahun, baru Allah kabulkan. 40 tahun baru Allah kabulkan doa Nabi Musa. Al-an Allah Ta'ala terima doa Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allah Ta'ala balas kebaikan dia di dunia tuan-tuan. Jadi bila Allah Ta'ala balas kebaikan di dunia, kita tengok kalau orang yang bukan Islam, dia buat bisnes senang nak naik. Kalau dia buat apa-apa senang nak jadi. Kebaikan yang Allah balas di dunia. Baik. Jadi tuan-tuan, orang yang kafir ni, orang yang dizalimi, kalau dia berdoa sekalipun dia kafir, Allah Ta'ala terima. Ada hadis Nabi sebut. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Dalam satu hadis disebut wa in kana fajiran, sekalipun doa orang yang dizalimi ni orang tu tak semayang, mayang tak, puasa pun tak, orang jahat, tapi dia kena zalim. Kita naik ada orang tak semayang duduk belakang rumah kita, kita tuduh dia curi pisang kita pukul dia, padahal dia tak curi pun, kita pukul dia. Kita kata BP dia ni bukan semayang pun tak dadah lagi, kita balun dia. Tuan-tuan, kalau dia tak salah, kita zalim dia. Kalau dia berdoa Allahumma, doa dia sampai, sebab dia dizalimi. Itu bahaya tuan-tuan. Jangan zalim pada orang sekalipun dia tak semayang, sekalipun dia tak ada title ustaz ke, bukan orang masjid, tapi jangan zalim orang lain. Ataupun orang kafir sekalipun dia kafir, dia kafir tak beriman, kita pukul dia, kita zalim dia. Dalam hadis yang lain sebut wa in kana kafiran, sekalipun dia kafir, doa dia sampai pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zalim ni benda yang sangat berat. Zalim benda berat. Zalim pada kucing tuan-tuan pun tahu, tak masuk syurga. Zalim pada kucing kan, tak kurung, tak bagi makan. Zalim pada kucing tak masuk syurga. Allah Ta'ala sebut dalam hadis awal-awal, Nabi Allah Ta'ala sebut di dalam hadis Qudsi, kata Allah Azza wa Jal, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman ke atas diriku. Allah Ta'ala tak zalim. Tiba-tiba ada orang berani zalim, memang nak mati ya, memang cari nahas tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, aku haramkan kezaliman ke atas diriku. Haramkan kezaliman ke atas diri Allah.
waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, dan aku jadikan zalim ini haram sesama manusia. Allah Ta'ala sebut ya ibadi, bukan wahai orang beriman, maksud dia semua orang, Islam ke bukan Islam ke, Allah Ta'ala jadikan kezaliman itu haram, tak boleh zalim. Fala tadhalamu, jangan saling menzalimi antara kamu. Jadi bahaya tuan-tuan. Dalam ayat lain sebut wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, jangan kita cenderung pada orang zalim. Kita tahu dia zalim, tapi kita cenderung sokong dia ke, bela dia ke. Fatamassakumun nar, pasti kamu akan merasa sentuhan api neraka. Orang zalim jangan dekat. Kalau dah tahu dia zalim, jangan cenderung pada dia. Dalam apa-apa isu tahu dia salah, dia zalim, jangan dekat dengan dia. Baik, fatamassakumun nar, pasti kita akan merasa sentuhan api neraka. Allah Ta'ala tak zalim, tapi yang zalim ni kita, tuan-tuan. Kita zalim diri kita. Macam cerita Bani Israel, dia sembah apa? Anak patung tu kan, yang Samiri buat, Musa Samiri. Dia nama dia Musa bin Zufar, Musa bin Zufar nama dia, ataupun panggil Samiri. Dia ni beriman, dia ni, tapi dia buat apa? Dia buat unta. Sebab cerita Musa Samiri ni macam Nabi Musa juga. Nabi Musa ni mak dia letak dalam apa? Alaihi salam letak dalam kotak kan, sunduk, masuk letak dalam Sungai Nil, masuk dalam istana. Yang Musa Samiri ni mak dia tak tahu letak mana, sebab Firaun kan nak bunuh bayi lelaki. Jadi mak dia letak dalam gua biar. Tak tahu nak buat apa. Jadi kerana ihsannya Allah pada Musa Samiri ni, Allah Ta'ala hantar Jibril jaga dia. Jibril jaga dia. Tapi Jibril mai dalam rupa orang lah. Jadi dia kenal Jibril tu. Jibril jaga dia daripada kecil sampai besar. Bila zaman Nabi Musa, Musa Samiri ni dia beriman juga. Musa bin Zufar ni lah, Samiri kan, beriman juga. Cumanya dia nampak waktu nak lintas Laut Merah tu, dia nampak Nabi Musa, di depan Nabi Musa tu dengan malaikat Jibril. Jibril yang bela dia waktu kecil dulu tu. Musa Samiri dia nampak di depan waktu dia pernah lintas Laut Merah tu. Maka dia daripada tapak kaki apa? Tapak kuda. Apa? Tuan-tuan ingat nama kuda malaikat Jibril saya sebut waktu perang Badar. Apa nama? Haizun. Dia Nabi Musa Jibril alaihi salam naik kuda dia. Nama dia Haizun. Jadi daripada tapak kaki ni, Haizun ni orang lain tak kenal itu Jibril, tapi dia kenal. Pasal itu bela dia dulu waktu dia kecil. Dia ambil bekas tapak kaki, dia buat patung, dia lempak dalam mulut patung anak lembu tu, lahu khuar, keluar suara. Orang pun pakai sembah. Kita pun pelik tuan-tuan. Patung lembu keluar suara, orang sembah. Lembu biasa lagi hebat tuan-tuan. Boleh makan, boleh lompat, tapi orang boleh sembah patung tuan-tuan. Jadi Musa Samiri ni pun bila dia sembah, cerita berkenaan dengan orang sembah anak lembu tu, kata Allah, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, kami tak menzalimi Bani Israel. Allah Ta'ala tak zalim. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, kamu yang zalim diri kamu. Allah, wa ma ana bidhallamin lil abid, Allah Ta'ala tak zalim hamba dia tuan-tuan. Walaupun sikit Allah Ta'ala tak zalim. Inna Allah la yadhlim mithqala dharrah, Allah Ta'ala tak zalim sekalipun sebesar zarah, sikit pun tak zalim. Tiba-tiba ada makhluk yang berani zalim, memang bahaya tuan-tuan. Cumanya kita tengok tuan-tuan kat dunia ni, kadang ada orang zalim tapi dia hidup sihat, tak ada apa, macam tak ada apa, okey ya tuan-tuan. Jahat punya banyak, kezaliman, kejahatan dia buat. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, jangan kita sangka Allah Ta'ala ni lalai daripada apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jangan kita sangka macam tu. Jangan pernah kita terdetik dalam hati kita tengok Israel sihat dia, hentam umat Islam di Palestin, tengah Ukraine perang, dia pergi serang umat Islam dalam Masjid Al-Aqsa. Dia ambil kesempatan tuan-tuan, semalam ke 2 hari lepas teruk umat Islam kena balun tuan-tuan, masuk dengan tapak kasut dia yang kotor tuan-tuan dalam Masjid Al-Aqsa. Kita tengok okey Israel ni, tidak kan, okey, tak ada apa pun.
Pemimpin ni pun okey ya. Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kita sangka Allah Ta'ala ni lalai daripada apa yang orang zalim buat. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah Ta'ala tangguhkan balasan mereka pada hari yang mata mereka tengok azab, terbeliak mata. Akhirat nanti tuan-tuan. Baik. Jadi tuan kita tengok, itu antara nasihat yang pertama. Jangan zalim pada orang. Seterusnya, di dalamnya juga terdapat kata-kata. Ada lagi. Orang-orang yang berakal itu hendaklah memperuntukkan bagi dirinya 3 masa. Orang yang ada akal, dia peruntukkan masa bagi diri dia 3 masa. Orang yang ada akal lah, berfikir tuan-tuan. Orang yang berfikir. Baik. Pertama, masa untuk bermunajat dengan Tuhannya. Yang pertama, masa untuk beribadah lah. Munajat ni maksud dia berbisik dengan Allah Azza wa Jal. Macam tuan-tuan semayang tu, tuan-tuan bermunajat lah. Kan saya pernah sebut kat tuan-tuan, bila tuan-tuan sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala balas balik. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan baca kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala balas balik. Hammadani abdi, hamba aku memuji aku. Kemudian tuan-tuan kata Ar-Rahmanur Rahim, Allah Ta'ala berfirman Athna alayya abdi, hamba aku mengagungkan aku. Tuan-tuan kata apa? Maliki yaumiddin, Allah Ta'ala sebut fawwada ilayya amri, fawwada abdi ilayya amrahu, hamba aku menyerahkan urusannya padaku. Tuan-tuan semayang, Allah Ta'ala balas. Tuan-tuan baca Alhamdulillah, Allah Ta'ala balas balik. Balas balik. Tuan-tuan bermunajat dengan Allah. Masa yang pertama bermunajat dengan Allah. Yang kedua ialah masa muhasabah dirinya. Dia kena muhasabah tuan-tuan, dan memikirkan ciptaan dan pemberian Allah kepadanya. Fikir tuan-tuan. Dia fikiran ni tuan-tuan, dia hebat sebenarnya fikiran ni. Sebagai contoh, kalau kita lapar tuan-tuan, lapar, kita nak makan lah. Katakanlah kita suka makan nasi Arab lah, nasi Arab ayam fresh oring tuan-tuan. Kita ni cukup minat lah. Macam masjid tuan-tuan tiap-tiap malam buat makanan, tidak? Kena kalau tuan-tuan buat kambing bakar biasanya ramai sikit. Tidak orang gambar sikit. Kambing bakar ramai sikit lah orang mai. Orang suka tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita nak makan kambing bakar, nasi biryani Pakistan, kita suka makan tuan-tuan. Teringin sungguh nak makan ni. Tapi tiba-tiba kita tahu dalam tu ada racun. Kita makan tak makan? Hilang keinginan. Akai ni tuan-tuan, dia boleh, kita panggil apa? Dia boleh channel kita tuan-tuan ke arah mana tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang pakai kereta mahal Ferrari kan, tuan-tuan teringin beli. Tapi tuan-tuan tengok gaji tuan-tuan sebulan 3,000, boleh beli Ferrari ke tuan-tuan? Tuan-tuan tengok tak boleh ni makan apa, tuan-tuan pun tak jadi beli. Banyak benda tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada orang kahwin dua, contohlah, ada orang kahwin dua. Tuan-tuan teringin kahwin dua. Tapi bila tuan-tuan fikir tanggungjawab yang nak mai ni, betul tak kan? Bila kita kahwin dengan orang perempuan, bukan dia saja, adik-beradik dia lagi, keluarga dia lagi, betul tak? Fikir tanggungjawab yang nak mai ni, kita jadi tak berani. Betul tak? Jadi tak berani, tak apalah, pelan-pelan. Bila kita fikir, sebab tu dalam Quran banyak afala tatafakkarun, afala taqilun, afala yaqilun. Banyak dalam Quran suruh fikir. Akai ni apa tuan-tuan? Dia macam ni tuan. Akai, hati, roh. Apa benda ni? 3 ni. Banyak pandangan ulama tuan-tuan, tapi roh senang kata, roh ni kesedaran kita tuan-tuan. Roh kesedaran kita. Akai ni apa? Akai ni adalah kerja utama roh. Kerja utama kesedaran kita adalah fikir tuan-tuan, berfikir. Tu kerja utama. Kalau tuan-tuan fikir okey, kalau kita tak fikir susah tuan-tuan. Banyak benda fikir. Kerja utama akal adalah fikir. Tu akal. Kerja utama roh adalah akal, berfikir. Hati adalah kesan daripada kebiasaan yang kita lakukan. Kalau tuan-tuan biasa buat baik, dia ada bagi kesan pada hati. Tuan-tuan senang nak buat baik. Kalau biasa kita buat jahat tu lekat dekat hati, kita senang nak buat jahat. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu bila kita sedang banyakkan berfikir tuan-tuan. Ni sebab tu bila kita renung-renungkan tuan-tuan, kita jadi okey tuan-tuan. Kita jadi tenang tuan-tuan. Baik.
Contoh yang lain tuan-tuan, tengok cara orang fikir tuan-tuan. Antaranya Urwah bin Zubair. Dia masa dia, saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu, Urwah bin Zubair, dia bawa anak lelaki dia seorang hafal 30 juzuk. Jumpa dengan seorang pemimpin nama Marwan ke Abdul Malik bin Marwan. Jumpa di Syria. Dia mai daripada Madinah. Bila sampai di Syria dengan anak dia, dia sembang dengan Abdul Malik bin Marwan, kawan baik dia. Anak dia ni yang dia sayang lah, hafal Quran 30 juzuk, orang muda. Anak dia pergi tengok orang main kuda. Orang nasihat kat anak dia, jangan dekat, nanti kuda tendang. Tapi anak dia seronok tengok kuda tu tendang kat dada anak dia. Mati anak dia. Tanam. Bila tanam, dia yang turunkan anak dia tanam. Bila dia turunkan anak dia tanam, masa tu dia kena penyakit gharghanik. Orang dulu panggil gharghanik. Dia macam gangren tu tuan-tuan. Gangren dia apa? Oksigen tak sampai pada kaki, dia jadi hitam. Rupanya dia ada penyakit tu. Jadi masa dia turun anak dia, penyakit tu menyerang kaki dia dan tak boleh bergerak. Dan penyakit ni tak ada cara lain melainkan kena potong kaki tu, macam orang kecil manis tu tuan. Anak baru mati, kaki pula dah jadi macam tu, tak hidup, jadi krem dan mati tuan-tuan. Dia jadi hitam. Maka doktor kata tidak ada pilihan kecuali kena potong kaki. Anak baru mati, kaki kena potong. Dahsyat tuan-tuan ujian. Jadi tuan-tuan, potong kaki. Orang suruh minum arak bagi mabuk kan. Dia kata selama dia hidup, satu titih arak tak pernah masuk dalam perut dia. Tunggu dia berzikir. Dia berzikir sampai muka dia merah, sampai makam fana lah, sufi panggil tuan-tuan. Maksud dia berzikir ni sampai jiwa dia dipenuhi oleh zikir. Dia pun potong kaki dia. Lepas tu dia pencelup dengan minyak panas nak tutup luka tu. Tapi hebat cara dia fikir tuan-tuan. Banyak orang tuan-tuan kalau kena potong kaki habis hamtiran, kira gelap hidup tuan-tuan. Walaupun kaki tu dah 70 tahun ada kat kaki dia. Bila dah nak mati, Allah Ta'ala ambil, dia macam hilang, kecewa hidup dia. Jadi tuan-tuan tengok cara dia fikir. Dia fikir apa? Dia tenang je tuan-tuan. Dia kata apa? Allah Ta'ala ni bila Allah Ta'ala ambil satu nikmat, Allah tinggal banyak lagi baki. Allah Ta'ala ambil kaki ya, mata ada lagi, tangan ada lagi, betul tak? Banyak lagi nikmat, dalam bank ada lagi duit. Dia fikir tuan-tuan macam tu. Banyak dah tuan-tuan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nabi Yusuf alaihi salam, waktu dia sakit teruk kan, isteri habis semua tinggal, anak mati habis semua tuan-tuan. Dah 5 tahun sakit tuan-tuan, badan penuh penyakit tuan-tuan. Bini dia minta berdoa lah pada Allah. Nabi Yusuf tanya kat isteri dia, berapa lama kita dalam nikmat? 20 tahun dalam nikmat kekayaan. Berapa lama aku sakit? 5 tahun. Kata Nabi Yusuf, Nabi Ayub alaihi salam, aku malu nak minta pada Allah. Malu pasal apa? Dah 20 tahun kaya, sihat, baru 5 tahun sakit, nah berungut. Malu nak minta pada Allah. Sebab tu tuan-tuan bila tengok doa, pasal tak doa Nabi Ayub waktu dia nak minta sembuh, pendek ya tuan-tuan doa dia. Doa Nabi Ayub minta sembuh tu pendek ya. Dia bukan berdoa, dia lebih pada rintihan. Dah 18 tahun baru dia merintih. Pendek ya. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Pendek. Wahai Tuhan, aku ni terkena sakit, Engkaulah yang Tuhan yang maha penyayang bagi segala penyayang. Pendek je doa dia, sembuh tu tuan-tuan. Cara berfikir tuan-tuan. Sebab tu bila kita berfikir tuan-tuan, jiwa kita menjadi lebih lapang. Kita susah, tengok orang yang lebih susah. Baik. Kemudian orang yang berakal, dia kena muhasabah. Muhasabah tentang ciptaan Allah dan pemberian Allah. Ingat nikmat dan pemberian Allah. Baik. Kemudian dan yang ketiga ialah masa untuk makan minum dan hajat lain-lain. Tiga benda kena ingat. Masa munajat, masa berfikir, muhasabah ni penting tuan-tuan. Muhasabah ni benda yang jarang kita buat lah tuan-tuan, tapi pentinglah muhasabah ni. Dalam hidup kita kena muhasabah nikmat yang kita ada. Kalau kita nak satu nikmat kita tak dapat tuan-tuan, muhasabah balik. Boleh jadi nikmat yang ada pada kita lebih banyak daripada nikmat apa yang kita nak tuan-tuan. Baik, kemudian
dan masa untuk makan dan minum dan hajat yang lain. Seterusnya, dan orang-orang yang berakal itu mestilah mengusahakan 3 perkara. Orang yang ada akal, yang berfikir, dia kena berusaha 3 benda. Yang pertama, menambahkan bekalan akhirat, banyakkan beramal. Dan saya sebut, kita tengok tuan-tuan, kita semayang punya banyak. Sehari semalam 5 waktu. Berapa rakaat tuan-tuan? 17. Kita puasa sebulan penuh. Umat terdahulu mana ada puasa sebulan penuh? Umat terdahulu puasa lagu mana? Ada 2 pandangan. Pandangan pertama, umat terdahulu hanya puasa 3 hari untuk sebulan. Sebulan 3 hari. Hari putih tuan-tuan, 13, 14, 15. Satu lagi pandangan yang lebih kuat, umat terdahulu puasa setahun sehari. Setahun sehari ya tuan-tuan. Lagi sikit, iaitu 10 Muharram tuan-tuan. Hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Itu pandangan yang kedua. Sebab tu Nabi dengan para sahabat puasa 10 Muharram di Mekah. Wajib, mula-mula wajib. Lepas tu jadi sunat. Nabi kata tak apa nak puasa-puasa, tak puasa pun tak apa, jadi sunat. Asalnya wajib 10 Muharram. Jadi tuan-tuan, yang kita puasa sampai sebulan, 30 hari tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa hikmah dia tuan-tuan? Semayang sehari semalam 17 rakaat. Kita apa? Puasa sebulan penuh tuan-tuan. Hikmah dia punca nak bagi kita ramai masuk syurga tuan-tuan. Itu hikmah dia. Dan memang kita ramai masuk syurga pun. Ramai sungguh. Berapa ramai saf ahli syurga Pak Imam? 120. Kita berapa saf Imam? 80. Saf kita ni daripada saf 1, 2, 3 sampai saf 80 kita tuan-tuan. Kita conquer tuan-tuan. Berkat puasa banyak, berkat semayang banyak. Yang 40 tu daripada zaman Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh sampai zaman Nabi Isa, hanya 40. Itu pun duduk belakang. 81 sampai ke 120 tu depa punya. Kita 80 duduk depan tuan-tuan. Jadi kita banyak ni bulan Ramadan ni tuan-tuan, perbanyakkan amal ibadah tuan-tuan. Terutama ni kita nak Lailatul Qadar ni, tuan-tuan bolehlah cari tuan-tuan Lailatul Qadar. Banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir bulan Ramadan. Baik, kemudian mengatur urusan kehidupan. Urusan kehidupan perlu kepada mengatur tuan-tuan. Tuan-tuan kena atur. Akal yang ada ni atur tuan-tuan. Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu kan, ada satu imam masjid, dia tanya saya soalan. Dia kata kat saya, "Ustaz, saya ni ada padi, bendang-bendang. Saya ni dah racun elok dah Ustaz. Saya racun elok, saya berbaca elok." Saya segan nak jawab, imam ni tua dah. Tua pada Imam Nasir. Lama dah dia jadi imam, 40 tahun kot. Lama dah. Tapi soalan dia tanya tu saya tak pernah dengar lagi lah. Dia tanya soalan, dia ada padi. Padi dia ni dia racun elok dah. Baca pun guna baca elok dah. Buat elok dah semua. Tapi Ustaz, dia kata padi saya ni memang tiap-tiap tahun tak jadi. Padi dia tak jadi. Saya mana boleh jawab, saya mana tahu buat padi tuan-tuan. Kena tanya orang buat padi ya. Tapi dia tanya saya, padi dia tak jadi, apa hikmah dia lah, begitulah. Apa hikmah dia? Saya nak jawab pun susah tuan-tuan. Macam mana nak jawab ni? Saya kata sabarlah imam, ada lagu ujian daripada Allah ke lagu macam itulah saya jawab pada dia. Tak apalah. Habis je kuliah saya tu, saya jumpa imam nombor 2. Dia imam nombor 1, jumpa imam nombor 2. Imam nombor 2 kata, "Pak Ustaz, dia punya apa? Dia punya bendang, tepi bendang saya tak ada dah Ustaz. Orang racun dia tak ada racun dah, dia biang." Imam nombor 2 beritahu, orang racun dia biang, orang berbaja dia biang. Dia tak ambil tahu pasal dia punya apa? Bendang, biang. Mana nak jadi Ustaz? Oh, baru saya dengar tahu, oh memang salah dia lah tuan-tuan. Dia tak racun, dia tak jaga dia elok. Kita kena atur, betul tak? Kita buat bendang, kita kena atur. Tak kira tuan-tuan orang masjid, tiap-tiap waktu main masjid. Sawit tak buh baja, mana nak boleh lawan dengan orang yang buh baja tuan-tuan? Betul tak? Tuan-tuan kaki masjid zikir rajin dah tuan-tuan. Padi tuan-tuan pakai racun, cap ayan. Orang lain pakai racun, bagus-bagus. Ada R&D dia tuan-tuan, research and development. Nak bagi power dia punya. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan sembang orang yang pandai buat padi ni, kan dia tahu campuran-campuran racun yang bagus.
Campuran rajul. Yang ada makmal kat rumah pun ada, belah Tanjung Pendang, belah Selinsing, buat makmal lagi tu. Diam-diam. Tak bagi tahu, orang lain tahu. Ada campuran rahsia dia. Ni sawit saya dengar kata orang pakai apa? Baja apa? Cap kuda Thailand kot. Itu katanya jadi suruh. Jak kepala kuda ke apa tahu. Saya dengar orang buat sawit lah, dia bersembang. Sawit kan mahal lah ni. Baik, jadi tuan-tuan, kita kena usaha. Kita kena atur hidup kita. Kita tak boleh duduk saja. Baik, wajib. Macam mana nak atur? Allah bagi akal. Boleh fikir, tanya orang, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betul tak? Kita buat padi tak erti, pi tanya orang yang dah 20 tahun buat padi. Kita nak buat sawit tak erti, pi tanya orang yang pandai buat sawit. Ni kita tak mau tanya. Kita telah bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran suruh kita tanya, kita malas tanya. Baik tuan-tuan, kemudian yang kedua, mengecapi kelazatan yang tidak haram. Ini kelazatan nafsu yang tidak haram. Makan, minum, kahwin, tuan-tuan boleh mengecakapi, mendapatilah dengan jalan yang tidak haram. Baik tuan-tuan, kemudian orang yang berakal perlu arif tentang zamannya. Ini sambungan ni. Orang yang berakal perlu arif tentang masa dia. Maknanya dia masa dia tuan-tuan, bagaimana dia nak gunakan masa dia. Kita pun tahu Imam Syafi'i rahimahullah, kan kita bila habis ya, patutnya habis satu majlis, kita baca apa? Subhanakallah wa bihamdik, kan, tasbih kafarah. Maksud dia kalau ada kita sebut benda yang bukan-bukan, diampunkanlah. Yang lara kan. Surah Al-As ni tidak ada pun dalam hadis Nabi sebut. Tapi kenapa kita dah jadi biasa kan? Bila habis je majlis, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Tasbih kafarah sebut dalam hadis. Suratul As tak ada, tapi diamalkan tuan-tuan. Pasal apa diamalkan? Sebagai peringatan tuan-tuan. Imam Syafi'i antara ulama yang sebut, dia kata kalau manusia ni dia amalkan surah Al-As tu, selesai urusan dunia akhirat dia. Selamat dunia akhirat. Surah Al-As tu, kalau hayati surah Al-As, memadai dah. Wal 'as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Manusia di dalam kerugian. Dan Nabi pun pesan, apa dia? Kita ada lagi 3 minit tuan-tuan. Rebutlah 5 masa sebelum 5 masa, kan? Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 masa sebelum 5 masa. Yang pertama apa tuan-tuan? Yang pertama apa? Pertama faraghaka, yang pertama syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum tua. Betul tak? Masa muda sebelum tua. Tuan-tuan, muda ke tua? Muda lagi. Betul tak? Muda lagi. Boleh ya kata muda tuan-tuan? Boleh lah. Tuan-tuan, syababika qabla haramik. Muda sebelum tua. Tapi tuan-tuan sihat, kira okey lah. Orang muda pun banyak sakit dah ni. Betul tak? Orang muda pun 30-an pun dah kencing manis lah apa tuan-tuan. Semua ada. Lah ni orang tua macam Imam Nasir sihat walaupun 60-an. Baik, syababika qabla haramik. Muda sebelum tua. Faraghika qabla syughlik. Masa lapang sebelum sibuk. Kita masa lapang kita banyak berangan, buang masa, betul tak? Lalu macam tu je masa. Berangan ni benda yang paling mengarut sekali. Berangan adalah benda yang paling mengarut yang ada atas muka bumi ni tuan-tuan. Sebab berangan ni kita tak pernah dapat pun. Betul tu berangan. Semua tak dapat, mengarut dia. Haba'an manthura. Dia apa? Seperti debu yang berterbangan je. Saya pernah sebut tuan-tuan, berangan ni kalau kita buat diary berangan. Tuan-tuan berangan tu tulis, hari ni aku berangan ni. Hari ni aku berangan ni. Saya tak tahu lah, saya ingat masjid ni pun penuh tuan-tuan. Macam-macam angan-angan tuan-tuan kita kahwin. Berangan ni. Berangan tak berhenti tuan-tuan. Pasal apa berangan tak berhenti? Berangan ni syok. Pasal apa syok? Setan yang bagi. Wa yumannihim, Quran sebut. Setan tu dibisik pada kita angan-angan. Sebab tu bila kita main berangan, banyak angan-angan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Subhanallah. Angan-angan yang indah. Berapa ramai orang naik motor, naik kereta berangan. Babi lintah, bam, mati dia. Mati duduk berangan tuan-tuan. Betul tak? Jadi saya main daripada Alat Bungsu naik kereta. Allahu Akbar, babi punya besar tuan-tuan. Saya ingat ini king of babi tuan-tuan. Memang besar tuan-tuan. Macam nak dekat lembu tuan-tuan. Babi tunggai kot, sekor dia. Kat tu, kat beriah.
jalan baru, nak ke apa, daripada Lak Bungsu tu kan, nak ke Bukit Merah tu, nak dekat sampai simpang lah tu, simpang Bukit Merah. Allah, bosak tu sekong dia. Sebab sempat ngelak tuan-tuan, tidak hancur enjin dia tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, orang banyak tengah berangan, aksiden mati berangan tuan-tuan. Nampak tak? Mati dalam keadaan berangan. Baik, kemudian sebab tu Quran sebut wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah. Quran sebut je lah, kamu ni dilalaikan oleh angan-angan sampai kamu mati, sampai datang ketetapan Allah. Duk berangan ya, naik motor berangan, mancing berangan saja tuan-tuan. Itu yang tak berzikir. Baik, syuruk lah tuan-tuan. Saya habiskan tuan sikit. Kemudian orang yang berakal perlu arif tentang zamannya, bersedia menghadapi masa depannya, jaga masa depan apa nak jadi tuan-tuan, dan menjaga lidahnya. Orang yang berakal jaga lidah dia. Jangan kita cepat sangat lidah kita tuan-tuan. Jaga sikit lidah, kawal sikit tuan-tuan lidah ni. Sebab lidah, saya pernah sebut kat tuan-tuan, orang pernah tanya Nabi SAW, apakah penyebab ramai orang masuk syurga, apakah penyebab ramai orang masuk neraka? Penyebab ramai orang masuk syurga dua: taqwallah wa husnul khuluq. Takwa pada Allah dan akhlak baik. Tak ada nak cerita lah tuan-tuan. Takwa ni mudah aja. Tuan-tuan buat segala yang Allah Ta'ala wajib, tinggal segala yang larang, tinggal sungguh-sungguh. Yang kedua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini tuan-tuan, hebat tak hebat, dia boleh mengalahkan orang yang banyak ibadah. Akhlak yang baik, Nabi sebut dalam hadis, innal mu'min bihusni khuluqihi la yablughu darajatas shaim wal qaim. Orang mukmin yang akhlak dia baik, dia boleh mencapai darjat orang yang banyak semayang dan banyak puasa. Orang yang akhlak baik tuan-tuan. Sebab asas agama ni akhlak tuan-tuan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Ingat, asas agama adalah akhlak. Akhlak tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata fasfar bisa apa? Bila nak pilih orang perempuan kan, fasfar bidzatiddin, pilih yang ada agama. Yang ada agama ni yang paling berakhlak bagus, dan paling bagus akhlak. Dan dalam hadis ni sebut akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna akhlak, paling sempurna iman dia, paling baik akhlak dia. Tak kira dia, bukan kira title ustaz, tok guru, mengajar masjid, bukan. Dia kira orang paling sempurna iman, yang paling sempurna akhlak dia. Akhlak baik ini tiga. Yang pertama apa? Talaqatul wajah, muka ceria. Jumpa orang, bagi orang senang tengok. Tuan-tuan jumpa sahabat-sahabat, kita tengok senang. Itu akhlak yang baik. Ini ramai ulama sebut. Abdullah bin Mubarak, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ramai sebut akhlak yang baik. Yang pertama, muka ceria. Kita jumpa di kedai, muka ceria. Kalau tuan-tuan jumpa seorang ustaz ke, tok guru ke, siapa-siapa ke tuan-tuan, kita jumpa dia kat mana-mana, muka masam macam jaibon ya, akhlak dia kurang. Betul tuan-tuan, akhlak dia kurang. Muka biar orang senang tengok. Itu akhlak yang mulia. Yang kedua, bazlul ma'ruf. Dalam hidup ni tebarkan kebaikan. Betul tak? Jangan kita tebarkan keburukan. Hidup kita ni tebarkan banyak kebaikan bagi orang. Anfa'un nas apa? Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia yang terbaik, yang banyak bagi manfaat bagi manusia. Tebarkan kebaikan. Yang ketiga, paling payah. Yang ketiga, kaful adha. Tahan kalau orang buat jahat. Ni susah. Sangat susah. Tuan-tuan ada adik-beradik duduk di Johor, dia kenduri 2 kali kita pergi kat Johor, kita kenduri dia tak mai. Tanya mu tak, buat tak tahu Kita biasanya taubat aku tak pergi kenduri dah. Betul tak? Kita nak balas balik, betul tak? Kita jadi budaya kita, orang buat jahat nak balas balik. Orang maki kita, kita nak maki balik. Tuan-tuan, kalau boleh 3 ni ada kat tuan-tuan, akhlak tuan-tuan baik, tuan-tuan boleh mengatasi orang banyak semayang dan banyak puasa tuan-tuan. Orang masuk neraka pun 2 benda tuan-tuan. Ramai orang masuk neraka pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat pasal 2. Pertama, mulut. Yang kedua, kemaluan. Nafsu mengata ke orang, nafsu mulut ni. Dan nafsu seks tuan-tuan. Dah ada bini pun, dah ada suami, masih lagi tak pun dia makan benda yang haram lah tuan-tuan. Dia cari pasangan yang haram, nak puaskan nafsu. Baik tuan-tuan. Kemudian, siapa yang menghitung perkataannya berbanding amalannya, nescaya kuranglah ia bercakap melainkan dalam urusan yang penting saja. Jadi siapa yang hitung, nak cakap dia hitung, nak cakap hitung, baik ke tak baik, ni aku cakap elok ke tak elok. Tiap kali nak cakap dia fikir. Jadi amalan dia lebih banyak daripada duduk cakap kosong. Habis. Akan datang kita sambung ada sikit tuan-tuan. Kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Masih lagi dalam huraian ayat 18 19. Kita berhenti di kata Abu Zar Al-Ghifari.
Saya mohon maaf terlajak 2 minit. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang lepas raya aku, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhamah tafarraqana ba'da tafarraqa ma'asma wa la taj'al minna